sampai je dekat kawasan tu, kira macam hutan small sikit lah. Bila I keluar daripada semak-semak tu, I nampak depan kira macam dalam 20 langkah macam tu adalah kawasan perkuburan Islam. Disingkatkan cerita, diorang gali kubur ni. Diorang gali balik kubur ni. Yes, diorang gali Abah dengan dia punya, orang dia lah, senang cerita kan. Dia korek balik kubur ni. Dia korek balik kubur ni sampailah nampak jenazah tu. Tak mungkin kemalangan, ataupun dia kata mungkin mengalami benda-benda seram. Lepas tu dia cakap macam tu. Lepas tu kan tiba-tiba yang yang pekerja pakcik I ni, dia kata, cik, dia kata tolonglah, kami cuma nak hantar dan jangan sekat rezeki orang. Dia kata macam diorang tengah sebut kalimah tauhid. Macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang bunyi ramai lah, sebab I tengok pun macam ramai, lebih daripada 20 orang. Okay, alright Ain, let's go for cerita nombor 3. Okay, nombor 3 ni dia baru-baru jugalah berlaku. Dia berlaku tahun 2017. Masa tu I dah kerja, I dah start involved dalam industri oil and gas. So masa ni I dapat short contract as a piping inspector dekat dekat Dinas Energi. So dekat area Jawa ni lah, Jawa Tengah. So pada yang Jawa Tengah tu, hi again. So basically cerita yang nombor 3 ni bukan, dia tak kepada horror, dia tak kepada makhluk halus, tapi dia kepada orang yang aniaya orang dengan ilmu hitam. Okay, alright. Selamat. Okay. Kan dah pukul 12.50. Selamat. Bukan cerita-cerita horror, tapi cerita ilmu hitam. Okay. Boleh. Okay. Masa tu I ada 2 orang kawan lah as a welder. Diorang tu adalah welder. Dan kira macam kami kenal since I dapat kerja kat situ lah. So diorang yang banyak bagi guide, tunjuk ajar semua kerja-kerja piping dekat situ. So then di shortkan story, nama dia Ardi dan juga Faisal. So karakter 2 orang ni, Faisal ni orang yang pendiam, tapi still boleh berborak. Cuma dia borak macam you cakap sepatah, dia balas sepatah. You jenis tak boleh nak sembang ayam punya dengan dia. Kalau yang Ardi ni, dia jenis macam I lah, macam peacock, asyik bercakap je. Macam tu. Kalau you tak stop dia, memang cakap je lah. Okay, faham. So then kami ada, which mean company masa tu baru nak buat TA. So kami tak involve lah masa TA. So adalah cuti dalam seminggu, 2 minggu, seminggu lebih lah, seminggu 2 hari macam tu. Lepas tu tiba-tiba si Ardi dengan Faisal ni, dia orang sembang dekat kafe. Then I ni biasalah, I ni tukang pengacau. So I pun sergah diorang. Oi, dia cakap. I cakap dengan mereka sebab diorang ni memang orang anak jati, orang Indonesia. So bahasa diorang dengan I memang sangat-sangat lain lah. Even I ada ni, I memang tak cakap Indonesian punya. I cakap dengan dia Malaysia. So I cakap, oi, korang tengah sembang apa? Dia kata. So dia cakap lah, oh kau tak ada salam-salam apa semua. Kata, sorry lah. Cakap. Lepas tu rupa-rupanya diorang ni macam nak plan pergi hiking. Sebab Ardi ni dia terus macam invite I tau. Kata, Ain, kau ni ikut tak? Dia kata, pergi mana? Pergi naik gunung. Dia kata macam tu. I cakap macam tu. Nak? Kata. Lepas tu si Faisal ni, dia like macam tak suka tau once bila Ardi ni macam invite I. Kata macam tak perlulah ajak. Dia kata ni pun bukan pergi naik gunung macam suka-suka. Dia kata dia ada benda nak buat. So I macam
okey, boleh ikut ke tak ni? Kata, alah tak apalah. So Ardi ni pun nego. Faisal ni macam, ikutlah apa-apa jadi dia tak tanggung. Dia jenis macam tu. Dia macam, I tak tahulah, dia memang anti perempuan tapi I tak kisah. I tegur je dia. So bila I rasa macam, you know, like macam orang yang tak dijemput, you akan rasa bersalah. Tapi you nak pergi juga. You memang, I don't know kalau you facing orang jenis macam ni, I tak tahulah. Tapi I lah orang tu. Dah mula rasa bersalah dan I cakap dengan Ardi, kata Ardi, aku sebenarnya aku nak ikut, tapi bila Faisal cakap macam tu aku jadi kecewa lah, kata. So alah tak apa, kau ikut je, tapi kau jaga tingkah laku lah. Umpama dia cakap macam tu lah. So okey lah, tapi aku dengar Faisal ni macam nak do something. Dia nak buat apa sebenarnya? Si Ardi ni dia jenis manusia yang tak boleh simpan rahsia. Dia sembang rahsia orang tu macam dia sembang kopi je. Dia jenis macam tu. So dia dengan rasa tak salah, dia cerita lah. Sebenarnya Faisal ni dia ada adik perempuan. Diorang ni anak yatim piatu. Sekarang ni adik dia ada dekat pondok pesantren. Maksudnya macam madrasah macam tu lah. Adik dia ni, dia kata dia ada gifted. Dia cakap dia boleh nampak benda. Tapi sebelum tu mak bapak Ardi ni, mak dia taklah bapak dia. Bapak dia ni sebenarnya pengamal ilmu hitam. Dia kata dia dukun santet orang kata. Dukun santau lah orang cakap kan. So bapak dia ni dulu hebat. Mungkinlah ada dukun yang lagi hebat. Dia pergi bunuh si bapak Faisal ni. Kata matilah bapak Faisal tu, kata. So dia kata bapak Faisal ni, dia kata banyak jin hebat-hebat. Dia kata ada jin ni lah, jin tu lah, macam-macam segala jin lah, dia kata. So jin-jin ni dah dibuang oleh guru madrasah adik dia ni lah. Tapi ada satu jin ni yang tetap melekat. Dia kata, so adik dia ni dah suffer 2 tahun. Asyik kena rasuk je dengan jin yang sama. So tiba-tiba Faisal ni dalam 2-3 hari lepas dia orang bincang yang pasal nak haid tu lah, dia dia mimpi ada satu gunung dekat kawasan Banten tu, nama gunung tu Gunung Karang. So untuk your information, Gunung Karang ni pada masyarakat Indonesia lah, dia sangat-sangat keramat. Which is I'm not sure keramat dari segi apa, tapi kalau menurut pada orang-orang alim ulama lah, dia merupakan tempat berkumpulnya wali-wali, para wali. Sebab on top gunung tu, at the peak, dia ada orang panggil 7 sumur. Which is ada 7 telaga. 7 telaga ke 7 perigi lah macam tu untuk kefahaman kita kan, 7 perigi. Tapi orang sana panggil 7 sumur. Dia kata, so setiap 7 sumur ni, setiap satu daripada 7 tu, dia ada, kalau orang nak berubat tu, dia ada kaedah-kaedah dia. Orang berubat ni mungkin sumur yang ni, orang nak berubat sakit ni mungkin sumur yang ni. Dia macam tu lah. So dia dapat mimpi tu. Dia dapat mimpi tu yang mengatakan, kalau kau nak adik kau sembuh, kau kena bawa adik kau ni naik ke puncak Gunung Karang dan mandikan dia dengan air 7 sumur tu. Okay. So mimpi tu dia jelas, dia dapat visual mimpi tu. So dia tekad dia nak bawa, sebab dia just ada adik dia je dalam dunia ni after mak ayah dia meninggal. So dia nekat cuti tu memang dia nak bawa adik dia ke sana. Okay. So okay lah. Short info. Kenapa dia ajak Ardi yang bising ni? Sepatutnya Ardi ni tak boleh ada dalam cerita ni sebab dia terlalu kecoh. Tapi dia power dengan jalan. Maksudnya dia power as a guider lah.
Dia orang kata penunjuk jalan lah ni. Power kan. Yes. Cuma mulut dia lembik sikit. Sebab dia yes, betul. Okay. So disingkatkan cerita kami pun hari yang dah pergi tu pun sampai, tapi kami datang sehari sebelum kami naik lah. So adik dia ni ada dekat dalam madrasah, jadi kami pun bermalam dekat madrasah. Tapi kan macam kat madrasah tu ada santren, ni Indonesian punya language ada santren perempuan dengan santren lelaki, santren puteri dengan santren putera, macam tu lah. So I ni diasingkan lah sebab I perempuan kan, so I tak boleh nak pergi dekat sana. So masa I duduk dekat bilik, kira macam asrama wanita perempuan lah, ada salah seorang student kat situ lah. Dia mungkin dia dapat dengar dapat berita yang kami nak bawa adik si Faisal ni naik ke Gunung Karang. Dia ni direct cakap dengan I, dia kata, Mbak tu kakak. So dia kata, kakak, saya dengar kakak nak bawa nama adik dia ni Yuni. Saya dengar kakak nak bawa Yuni ni naik ke gunung sana. Lepas tu Gunung Karang. Dia cakap, betul, itu permintaan abang dia sebab abang dia dapat mimpi. Saya cakap lah. Lepas tu, dia cakap macam sepatutnya kalau nak naik dekat sana, baik kita dapatkan nasihat lah daripada macam Tok Imam ke ataupun orang-orang yang lebih bagus kan. Dia macam dia kata jangan terlampau fokuskan pada mimpi tu. Then I cakap lah kat dia, I cuma ikut je, I bukan ayah mimpi. Dia kata macam tu kan. Lepas tu tak adalah, dia kata kalau boleh lah, sebab dia kata Yuni ni bukan benda yang merasuk dia tu, benda belaan, bukan benda yang liar dekat luar. So kalau belaan ni, dia takut macam mungkin budak ni pun dia ada something yang dia tahulah kot. Sebab dia cakap kalau yang jenis belaan ni, it's like macam susah lah. Dia kata susah nak lepas. Dia kata macam tu. Lepas tu tak apalah, nanti I cakap saya cubalah cakap dengan abang dia apa semua kan. Tapi si Faisal ni, dia jenis tak nak dengar nasihat orang. Dia tak nak dengar. Dia kata dia memang 100%, dia memang betul-betul believe yang mimpi dia tu adalah betul. Sebab memang dia nekat, dia akan buat apa je untuk sembuhkan adik dia. So bila dia dapat mimpi tu, memang dia kata mimpi tu like semacam gifted lah untuk dia. So Faisal ni, dia pun boleh nampak sebenarnya, tapi dia boleh nampak dia bukan gifted. Which is dia willing untuk dibuka hijabnya. I see, okay. Sebab adik dia ni gifted. Dia boleh nampak tapi dia tak, dia bukan gifted. Macam tu lah. So besoknya tu kami pun pergi. Sebelum kami keluar daripada madrasah tu, I cakap lah dengan Faisal, Faisal, boleh tak you try untuk cakap dengan ketua madrasah ni, orang panggil Kiai. I think kalau orang yang alim ulama tu tahulah Kiai tu stand for who. Dia memang macam level-level orang alim betul lah. I cakap, why not you tanya dia dulu, you minta nasihat dia, mana tahu ada cara lebih bagus ataupun lebih selamat. Dia kata. Lepas tu si Faisal ni macam, kalau kau rasa tak yakin, kau tak payah ikut. Dia cakap macam tu dengan I. Saya kata macam, okay, kau memang keras kepala. Tapi macam, tak apalah. Kata kan, I pun macam tak nak panjang cerita dengan orang jenis macam ni. So kami pun pergi bergerak. So bila start bergerak tu, Alhamdulillah, macam ini base for diri I sendirilah. Sebab apa yang I dapat belajar daripada orang-orang yang macam orang yang bagus dalam agama dia ni lah, dia ada bagi some of petua dekat I kan, bila you nak pergi tempat asing untuk you kena amalkan doa ni.
So sebelum masa dekat pinggir hutan tu, I dah start baca 7 salam. Pada siapa yang hikers, I rasa dia tahulah apa maksud 7 salam ni. Which is 7 salam ni function dia kalau kita baca, kalau ini just info je kalau kita pergi masuk tempat yang asing, so kita dah baca dekat pinggir hutan, dan in case lah kalau kita tersesat dalam tu, so it's like macam doa untuk kita dikembalikan pada mula-mula kita masuk hutan. So function doa tu adalah macam tu. Andai kata kalau kita tersesat, kita dah already baca doa tu, so nanti kita akan jalan-jalan, kita akan jumpa jalan yang di mana kita mula-mula nak masuk. I mean, kalau kita start pinggir hutan, kita akan jumpa balik pinggir hutan. Faham. Macam tu. Dia bukan bacaan apa, tok moyang aku nak lalu ke apa. No, tok moyang kita tak ada kat hutan. Okay, alright. So it's like macam kita minta pada Allah lah untuk guide kita, untuk jaga kita. Okay, so I dah baca ayat 7 salam ni. Dan kami pun teruskan perjalanan. So dekat gunung Karang ni, dia ada 3 spot, which is dia ada tempat ni sebenarnya ramai orang pergi. It's like macam dia depend pada dia punya niat. Dia ada yang nak pergi untuk berubat sampai naik ke sampai ke dia punya peak untuk jumpa yang 7 sumur tu, ataupun ada juga orang, tak apa, yang ni I ceritakan later lah. Ada orang nak buat benda yang tak baik lah. So instead macam adik Faisal ni, dia ada things like macam masalah pernafasan. Dia macam tak boleh nak jalan straight. Macam malam ni macam contohlah kita nak terus naik kita tanpa henti, just take 5, take 10, dia boleh macam tu. No, dia tak boleh. Dia ada masalah macam tu lah. So then sampai ke first spot, kat situ dia dah already ada macam pondok-pondok, macam tempat yang dijaga lah, So kami pun ambil lah satu pondok ni, kami bayar, then kami stay lah kat situ untuk 1 malam, sebab adik ni memang tak boleh nak go untuk naik. So kita orang plan, kita nak naik untuk besok. Macam tu. Tapi apa yang I pelik, masa geng kami naik ni, nak kata geng lah, tak ada orang naik. Padahal tempat tu tempat wisata lah, which is tempat pelancongan. Benda tu macam tempat open, memang kita akan nampak kalau kita hiking kan, kita akan nampak orang turun naik kan, kita nampak sekumpulan ni, kita nampak kumpulan, tapi tak ada. Hari tu tak ada. So I think mungkinlah kami pergi tu masa weekdays kan, mungkinlah tak ada orang naik weekdays. Cakap. Lepas tu okey lah, kami stay dekat pondok tu. Dan like pukul 2 pagi macam tu, malam 2 pagi macam tu, I ni tidur dengan Yuni ni tau. I tidur dengan Yuni. So time tu I tak tahu kenapa I boleh bangun. I mean macam I bukan just bangun macam tu je lah. Macam tangan I ni raba-raba tapi tak ada orang. Macam feel macam tiba-tiba tak ada orang kan. So I bangun, I tengok tak ada Yuni. Mana pula budak ni pergi? I tengok Faisal dengan Ardi ada tau. Dia cakap dah sudah, mana budak Yuni ni pergi? Then I fikir macam beraninya dia pergi. Mungkin dia nak buang saham ke apa kan. Tapi I cakap berani betul lah budak ni pergi, tak ajak-ajak orang kan. Lepas tu bila I keluar je daripada pondok tu, memang surprise, I nampak Yuni tu tengah solat. Dan Yuni solat bukan seorang. I nampak dia tengah dia bukan makmum, dia imamkan seorang lagi. Masa tu I nak panggil Ardi dan juga Faisal. Mulut I rasa macam terkunci, macam tergamam gitu. I rasa macam pergerakan I masa betul-betul fokus kat Yuni tengah solat tu, pergerakan I terkunci. I rasa aku solat apa malam
malam ni? I kata kan. Lepas tu baru I terfikir, ia pun nak solat tahajud, takkanlah aku solat tahajud. Why cakap I just boleh berdialog dalam diri I je. Sebab I rasa macam I punya fizikal tu like macam terkunci. Then bila I fokus betul-betul, I tengok betul-betul yang siapa di belakang dia tu. I sangat terkejut sebab itu pun rupa dia. So basically dia mengimamkan diri dia sendiri? Yes. Ada dua orang Uni dekat situ? Yes. Makhluk belakang tu menyerupai dia. Oh. Menyerupai dia. Dan apa yang I paling surprise lagi, diorang tengah membelakangkan kiblat. Itu bukan arah kiblat yang sebenar. Oh, diorang lawan arah kiblat. Okay. Yes. Dan masa tu I just mampu tengok dan tiba-tiba Ardi sergah I daripada belakang. Dia tak sergah macam woi, dia tak macam tu. Tapi dia macam Ain, dia macam tu. I punya terkejut. Tapi once bila dia sergah tu, I boleh jatuh, I boleh rebah. Daripada yang I tak boleh nak bergerak, I rasa macam I tak boleh nak bergerak tadi tu, I boleh rebah. I kata, Ain, kau tengok apa? Dia kata macam tu. I just mampu bagi signal. Wah, tengoklah. I cakap macam tu kan. Ardi pun nampak sama macam apa yang I nampak. Faisal tu tak bangun lagi tau. So masa tu Ardi tu dia angkat tangan I, dia suruh I bangun. Then dia pergi dekat Faisal, dia kejutkan Faisal. So bila Faisal ni dah bangun, kita orang Ardi ni bagi tahu lah, adik engkau, dia kata macam tu. So once bila Faisal ni macam dah faham tau, I rasa benda ni bukan macam Ardi ni pun dah macam dah faham dah situasi ni. Rasa benda ni dah tak surprise dah bagi kat dia orang. So Ardi ni dia tunjuk adik engkau, dia kata macam tu. So bila dia tengok adik dia memang masih dalam keadaan tengah rukuk, tengah sujud, like semacam orang sembahyang. So tiba-tiba si Ardi ni dia, I don't know, dia just like macam dia ambil once macam senjata kerambit, you know, dia kecil tapi dia melekuk. So dia ambil benda tu, dia buka, dia baca. I don't know dia baca apa, tapi I nampak mulut dia kumat kamit. Dia dekat dengan adik dia, dia sentuh je adik dia dengan kerambit tu. Maksud bukan disentuh yang macam tu, maksudnya kerambit tu macam fully dekat tapak tangan dia, disentuh je adik macam tu. Adik dia rebah. So once bila adik dia rebah, kami pun macam, kami tengok macam dah makhluk tu pun macam I tak tahu dah, I tak nak fikir makhluk tu. Dan kami pun angkat adik dia masuk dalam. So masa tu kami setengah jam daripada tu, kami pun macam berbincang lah. Macam actually masa tu lah Faisal tu baru dia luahkan perasaan dia, bukan perasaan cinta tapi dia tempat lagi, dia luahkan lah kat I. Sebenarnya dia tak suka sangat orang tahu pasal dia, sebab dia ada background yang, you know, macam dibenci orang. Sebab semua orang dah tahu siapa dia. Walaupun benda tu bukan dia yang buat, tapi of course tempias tu akan kena kat dia. So dia malu. Kalau macam dengan Ardi tu mungkin dia orang dah, you know, Ardi pun dah faham lah situasi dia, I don't know lah kan. Tapi mungkin dengan I ni dia malu lah. Segan. Malu. Yes. So dia luahkan lah, dia macam tu. Bukan dia tak nak, I mean, berborak macam like Ardi berborak dengan I kan. Tapi dia tak nak I fikir yang dia ni pembawa sial ke atau something yang buruk lah happen because of dia dengan adik dia. Faham. Actually dia ni pun sebenarnya mangsa keadaan macam tu lah.
So disingkatkan cerita, lepas kejadian luahan perasaan tu berlaku, tiba-tiba pintu kami diketuk. Pintu pondok kami tu diketuk. So bila Faisal yang buka, Faisal tengok ada seorang lelaki yang kami tak kenal. Kami ingat dia orang yang jaga hutan. Lepas tu Faisal ni dia tanyalah, awak siapa? Dia kata macam tu. Oh maaf, tadi dia kata tadi aku nampak korang ada bawa seorang perempuan masuk dalam ni. Dia kata, oh tu adik aku. Like macam tu lah dialog dia. Oh ya ke? Tapi korang jangan risau, aku boleh ubat. Aku cuba untuk berubat benda-benda gaib ni. Tapi kau jangan risau. Dia kata niat aku nak bantu, nak tolong. So kebodohan Faisal ni, I boleh cakap kebodohan lah. Dia senang terima orang. I mean macam dia senang percaya. You know, like macam dia percaya mimpi dia. Dia tak minta advice siapa-siapa. So seems like juga macam that situation. Dia fikir macam dia punya aura nak tolong adik ni is very strong sampai dia lupa tentang apa tu hati-hati. So, I pun macam tergamang. I macam speechless lah dengan cara dia jawab. Wow, kau boleh welcome orang tu senang je. Kata kan, kok dia ni, I just fikir diri I lah, takut something happen dengan I je. Kata dua orang lelaki, I perempuan. Kata, I fikir macam tu. So okay, benda tu, okay lah, memang I nampak nama orang ni, Jaka. I ingat nama dia, Jaka. Oh, dia kata, yes, Jaka. Lepas tu, saya boleh berubat. Korang jangan risau. Dia kata, aku ada rumah dekat sini. Dulu aku duduk kat sini. Since like macam aku punya bisnes dah berjaya. So, aku dah tak tinggal kat sini. Aku dah tak tinggal kat pegunungan ni. Aku duduk dekat bandar. Then, I kata macam, okey lah. Nama pun nama gunung. Okey lah. So okay lah, dia tengok adik dia. Dia tengok adik Faisal. Once bila dia tengok adik Faisal, lepas tu dia cakap dengan Faisal, adik engkau ni dikuasai oleh jin yang kuat. Dia kata, so memang tak senang nak ubat dia. Dia kata, dan ini pun juga adalah belaan daripada keluarga engkau. Dia kata macam tu. So apa info yang dia cakap tu, dia impress kita orang lah. Macam, wow, kau tak kenal dia tapi kau tahu semua benda. So like macam kita orang yakin lah yang dia ni macam, you know, like macam ada kebolehan. Kira konon-konon macam dia nak bantu lah. Yes, makin yakin lah lagi si Faisal ni. Masa tu I still lagi ragu-ragu tau. Tapi yelah, masalah tu bukan masalah I just boleh just follow je lah macam tu. Tapi dia kata untuk ubatkan adik kau ni, aku tak boleh ubat kat sini. Kau kena bawa pergi rumah aku. So malam tu pula, tanpa fikir panjang, si Faisal tu memang dia bangun dengan adik dia. Dia bangunkan adik dia, kita orang follow pergi rumah dia. Tak jauh daripada pondok tu. Dan dia hampir ke spot tu, rumah dia. Hampir naik ke spot tu. Which is kalau dah spot tu kira macam dah pertengahan gunung tu lah. So, bila kami sampai kat rumah dia, memang keadaan rumah dia bersih. I mean macam memang ada yang menjaga rumah dia tu. Dia tak tinggal lama. So, sampai je kat rumah dia, kami disajikan lah. Macam dengan air, kopi, like macam orang zaman-zaman pendekar-pendekar dulu. Rumah dia buluh-buluh kan. Cawan pun cawan buluh. So macam okey lah, yelah gunung kan. So takkan you nak assume seramik kan. Memang tak ada lah. So masa tu okey lah, bagi dia buat kopi apa semua dekat kami. So kami pun minum macam biasa. So dia kata, dia cerita lepas kami minum kopi tu, kopi yang dia buat, dia cerita rumah ni, dia kata I datang hari-hari sebab tu rumah ni I jaga. Kalau you tengok rumah ni memang keadaan bersih. So korang jangan risau, aku memang orang kat sini. Korang nak pergi ke
sumur 7 kan, dia kata. So kalau korang nak pergi sana, aku boleh tunjukkan, dia kata macam tu. So okey lah, kami pun yakinlah dengan dia. Then tiba-tiba dia kata okey, malam ni aku nak start untuk ubatkan adik kau. Sebenarnya apa ni, dia kata memang susah lah kalau dukun-dukun biasa nak baiki adik kau, dia kata. Tapi aku dah kira macam aku dah duduk kat sini, jadi aku dah dia sound like macam dia bangga diri lah. Dia kata dia duduk situ, so dia menguasai jin yang lagi kuat lah, which mean macam semangat hutan tu, semangat gunung tu dia pegang. Okay. So dia kata dia boleh buat malam ni juga, dia kata macam tu. So okey lah, dia buat. Then dia pergi masuk ambil barang-barang dia. Makin excited lah si Faisal ni. Dia kata adik dia bakal sembuh. So I pun tak boleh lah nak salahkan dia, sebab dia pun dah lama kan cari macam mana nak rawat adik dia ni. So bila dah dengar keadaan macam tu, dia yakin. So bila then si Jaka ni, dia keluarkan satu dulang. Dan dekat dulang tu ada pisang, ada apple, ada nangka, dan juga macam air, tapi dia dalam apa tu orang panggil set teko tu, set yang pakai macam tembaga kuning-kuning tu. Okay, faham. Teko yang warna macam warna emas tu lah. Yes, yang zaman dulu punya. Yes. Tapi it's like macam dihiasi sangat-sangat rapi lah. Sangat rapi, sangat, macam memang orang kata, orang Jaka tu cakap sesajen. Dan setiap makanan ni dia ada jin dia. Dia kata, aku dah bacakan mantra, dia kata, dalam ni. So jin-jin ni akan patuh cakap aku. So dia akan lawan dengan jin tu untuk usir jin tu jauh daripada adik kau. Dia kata macam tu. Jadi sekarang ni yang aku minta, adik kau kena makan pisang ni. Dia kata macam tu. Lepas tu I cakap macam, wait, I yang mencelah masa tu. I yang mencelah, kata wait, after dia makan pisang ni what happened? I cakap. Lepas tu dia tanya I balik tau. Si Jaka ni tanya I balik, kamu siapa? Dia kata. I pun macam okay. I kata I kawan dia. I kata kan, I just nak justify lah, if dia makan pisang ni what happened. Kata, is it, I takut lah macam, benda yang kita tak jangka kan. I pun tak kenal apa Jaka tu. So I punya curious tu tinggi lah. I cakap, I just cakap lah, kata, no sir, I kata, actually I don't know who you are, mana you datang, and then you dah cerita pumpang macam ni. So just tiba-tiba you just boleh ubatkan dia hanya makan pisang. So kalau memang betul benda ni you isi dengan what you mean, semangat I cakap sesajen ke whatever ke, dia kata, I cakap, what happened? I just nak tanya what happened. So benda ni nak kena ada jaminan. In case kalau something happen dengan dia, then apa yang takkan kami just nak diam saja. Mesti nak kena ada jaminan from you. Ardi ni dah cuit-cuit dengan I tau. Dia cuit-cuit. Dia kata jangan masuk campur. Umpama dia punya signal tu jangan masuk campur. Tapi Faisal ni pula tengok I macam tak puas hati. Kata kau paling nyebuk. It's like macam tu lah ada signal. Dan si Jaka ni dia tengok I, dia tengok I secara mendata. You mean macam dia tengok I macam nothing perasaan, Faham? Dia macam dia tengok I punya semangat nak prevent tu kan. Kata dia tengok. Lepas tu, kamu jangan risau. Tiba-tiba dia cakap ni, kamu jangan risau. Takkan ada apa yang jadi. Niat saya hanya nak membantu. Terpulang pada kamu, nak terima atau tidak, saya tak paksa. Tapi tujuan saya hanya membantu. Dia kata macam tu. Dia punya negotiate tu, dia punya closing tu, macam sangat cantik. Sangat cantik. ayat dia tu.
dia boleh manipulate kita orang punya, okay, dia nak tolong, you know. So I pun, kalau kamu, lepas tu dia offer I pula. Dia offer I. Dia cakap macam ni tau. Ya, sampai sekarang sebenarnya benda tu masih terngiang-ngiang dan I masih belum cakap lagi dengan mak I. Apa tu sebenarnya? Kamu jangan fikir kamu kosong. Dia kata ada sesuatu yang jaga. Dia kata ada sesuatu yang jaga I lah. Dia kata macam tu. Lepas tu yes, I cakap yes memang. Kata ada Allah yang jaga I. I cakap macam tu. I balas dia balik, kamu jangan panas sangat. Dia kata macam tu. Dia kata mungkin jangan marah sangat lah. Kata kalau kamu boleh keluarkan dia, saya pun boleh keluarkan. Dia kata macam tu. So you know, dia punya ayat tu macam teka-teki. Actually feeling I masa tu dengan dia kan, makin dia jawab makin I nak makan dia. I punya feel macam tu kat dia. I jadi betul-betul marah dengan dia sebenarnya masa tu. I jadi macam I don't know. Dan masa tu I memang betul I nak, you know, like macam just like macam I feel like macam semangat tu macam I tiba-tiba I jadi panas. I jadi baran yang tak terkawal. I feel macam tu lah. So tiba-tiba Faisal ni potong. Dia kata kau jangan menyibuk. Dia kata kau jangan menyibuk, dia nak tolong adik aku. Umpama dia cakap macam tu lah. So I pun macam okay. Tapi I still tak putus asa. I just cakap okay, if kalau jadi apa-apa dekat uni ni, I memang takkan diam. I cakap macam tu. I memang takkan diam. Lepas tu tiba-tiba, kamu jangan panas dulu. Dia kata macam tu balik dekat I. Lepas tu dia masuk dalam. Dia keluarkan segelas air dekat I. Kamu ni terlalu panas. Dia kata macam tu. Kamu ni terlalu panas. Kata kamu minum dulu. Masa dia suruh I minum tu, kat telinga kanan I dengar ayat macam ada orang cakap jangan minum air tu, jangan minum. Dia kata macam tu. I sangat jelas benda tu. So I pun macam I memang marah, tapi I memang tak minum. I ikut apa yang I memang feel like dia ni mesti something wrong dengan dia ni. I tak tahu kenapa. I nak macam nak marah dengan dia. So then si Faisal ni pun tak buang masa. Dia ambil je pisang tu, dia buka. Nah, kata makanlah dik. Dia kata semoga dengan cara ni kau sembuh. Dia kata macam tu. Si Yuni ni, dia takut tau. Dia pandang je si Jaka ni. Si Jaka tu pula tenung dia dalam keadaan senyum. So, nak tak nak, dia macam tak ada pilihan. Dia makan pisang tu. Dia just makan seulas tu lah. Seulas orang panggil seulas sebiji kot. Dia just makan sebiji yelah kot. Sebiji tu lah dia makan. So masa tu I temankan Yuni tidur. Then diorang tu tengah mengopi. Then sampailah pagi. Sampai pagi bila I notice I still lagi dengan Yuni. So Ardi dengan Faisal kat ruang tamu. Bila I bangun, I cari Jaka tu. First person yang I cari dia. Dia tak ada. So I bangunkan yang lain. Lepas tu I tanya Yuni, apa yang you feel? Dia kata dia dah makin rasa segar. I mean dia macam dia dah rasa sikit segar. Dia macam dah boleh, maksudnya urat-urat badan dia macam dah agak ringan. Dia kata dia macam dah agak sihat. That sound buat Faisal happy kan. So Faisal ni dia punya apa yang dia sangat bersyukur. Dia sangat bersyukur sampai dia buat sujud syukur apa semua kan. Dia memang apa yang mimpi dia tu cakap dengan apa yang jadi ni semua macam double bonus untuk dia. Which is sepatutnya dia bawa sampai ke peak, tapi di pertengahan dia dapat benda yang sangat benda menakjubkan.
So dia sangat bersyukur. Then dia hampir blame I tau. Dia kata kalau semalam tu kau tak banyak soal lah. Dia kata macam benda ni dah cepat dah berlaku. So I pun since lah dia dah marah macam tu, Ardi pun dah cuba tenangkan dia. So okay lah, benda tu dah lepas kan. So I ingat benda tu kita akan turun. I hope kita akan turun lah. Kita tak akan naik sampai ke peak. Rupa-rupanya si Faisal ni tetap nak bawa dia. Nak bawa adik dia naik ke atas untuk mandikan dengan 7 sumur tu lah. Dan naik. Dan sampailah kami ke peak. Dan I pun jumpalah 7 sumur tu. The surprise is dekat atas tu banyak budak-budak madrasah kat atas tu. So yelah, mungkin tempat tu orang kata nak apa, tempat keramat, pertemuan para wali apa semua kan, the behind of the mountain story tu. So okay lah, mandilah adik dia mandikan. Dia tak tahu cara macam mana, tapi dia just like macam cukup syarat lah dia mandikan. Okay. Dah settle mandi semua, so kita nak turun. Bila kita nak turun, adik dia ni, si nama Yuni ni, dia sihat. I nampak dia punya physical is like macam dia dah tak semput, meaning dia dah boleh jalan dengan jalan yang panjang. Tapi dia senyap dia sepanjang jalan tu. Even I sembang-sembang dengan dia pasal Malaysia, dia just senyap je. Dia tak macam yang before kita naik. So dia cakap dekat I ingat lagi ayat dia yang ni. Dia kata, kakak, dia cakap terima kasih. Dia just cakap dengan I macam tu, terima kasih. Mungkin dia nak berterima kasih yang that malam I bertekad dengan Jaka tu, I don't know. Dia kata, kakak dah bantu saya, kakak dah cuba bantu saya, tapi ini takdir saya. I masih tak faham dengan signal tu. You dah sihat. I cakap kan, ini ikhtiar abang you. Mungkin ini adalah jalan yang memang Allah dah tunjuk untuk you sihat. I mean, you keluar daripada kecaman orang, and then you know, like macam dah tak ada daripada gangguan benda-benda tu. Is like macam miracle lah, dia kata. Hello? Okay. Then suddenly dia macam menangis tau. Dia like macam mata dia tu berkaca tau. Oh, sampai yang part ni I rasa macam I sedih sikit. Then I feel like macam something wrong sebenarnya yang jadi ni. Benda ni sebenarnya tak habis lagi. I feel that. I cakap, why you ni? Kata, kenapa? Cuba cerita. I cakap kan. Kata, kakak, dia cakap again terima kasih kat I. So then dia cakap dekat I, dia just memperingatkan I tentang dekatkan diri dengan Tuhan. You just always keep close with Allah. Dia kata mungkin ini dah dia punya journey. I fikir macam takkan kau nak mati kat sini kan, macam macam you know, like macam dah lah. I cakap you jangan fikir benda yang bukan-bukan lah. You dah sihat sekarang, peace lah, dia kata kan. So then sambil I jalan turun tu, yelah cubalah nak ceriakan keadaan. I cerita sounds like macam benda nonsense apa tu semua, tapi react dia still just hambar lah, boleh cakap macam you know, macam orang kecewa macam tu. So I don't know macam mana I nak pujuk dia. Then bila back to Ardi dan juga Faisal ni like macam dia sangat-sangat berpuas hati lah. Dia sangat satisfied apa yang dia usahakan sekarang ni dah jadi kenyataan. Apa semua dia dah sihat, so dia akan lebih going better lah lepas ni. Dia fikir macam tu. So then hampir je kami sampai ke pinggir hutan. Tak sampai lagi lah sebenarnya, kira macam ada lagi dalam 500 meter macam tu. Dan tiba-tiba monyet
I nampak macam monyet menjerit-jerit. Lepas tu bila I tengok, then kami fokus lah dekat monyet-monyet tu. So Faisal pun cakap, banyaknya monyet kat sini, dia kata macam tu. Lepas tu tiba-tiba si Yuni ni, dia tegur abang dia, bang, yang kata kau nampak monyet, tapi sebenarnya tu bukan monyet, dia kata. Lepas tu habis tu apa abang dia cakap kan, tu sebenarnya anak-anak, I mean either bayi atau budak-budak yang orang tua dia tumbalkan untuk kekayaan. Oh, okay. Lepas tu Faisal looks macam mengarut lah kau ni dik, apa semua kan. Lepas tu actually I tak cakap masa tu sebab I nampak sama dengan Yuni. Dan apa yang I nampak, budak-budak tu semua sedang menjerit nak minta balik. Then like I pun macam okay, I fikir apa yang Yuni sedih tu, that situation mungkin dia nampak lebih sebelum-sebelum ni, mungkin dia nampak lebih, mungkin macam benda-benda yang lebih menyedihkan lah sepanjang jalan tu. I fikir mungkinlah dia sedih sebab tu. Then abang Faisal artis, dia tak percaya. So then what happened, Yuni ni dia macam letak tapak tangan dia, kalau abang tak percaya sini, dia kata dia letak tapak tangan dia dalam seminit macam tu, seems like macam dia buat, abang dia buat juga ke Ardi, dan baru dia orang nampak macam apa yang kami nampak. Macam ni, sebab I seorang ibu kan, I feel that kenapa korang sanggup hanya sebab dunia korang gadai nyawa anak korang. Macam, my God. So basically itu permainan setan lah kan. Basically, bila kita nak mengecapi kekayaan, sanggup korbankan apa saja, termasuk anak sendiri. Yes. Dalam ritual-ritual yang tidak sepatutnya dijalankan. True. So basically apa yang you nampak, apa yang Yuni nampak, Faizal dan Ardi nampak, is basically budak-budak yang menjerit, menangis-nangis, meminta tolong untuk balik. Yes. So mungkin itu adalah macam roh-roh budak-budak tu lah. About the roh, I'm not so sure. Sebab apa yang I faham, Fiz, orang yang ada kelebihan like semacam gifted ni, I tak kata I gifted ke apa. I maybe masa tu just like macam Allah nak bagi I nampak. Mungkin lah. Kita takkan nampak roh, kita takkan nampak dia. Itu yang apa yang I faham lah. Tapi I tak tahu in that situation apa yang kita nampak tu is like macam ketamakan manusia. I just justify that benda tu adalah Allah nak nampakkan ketamakan manusia dan kerakusan manusia pada duniawi dan kebodohan diorang sebenarnya. Kesian kan? Dia jadi I just fikir macam tu. Okay, so after that kita orang pun sampai kat pinggir hutan. So then kita ignore yang pasal tadi. Mungkin ialah itu antara takdir hidup kata yang Allah dah tuliskan pada setiap umat dia. So masa tu nothing, tak ada apalah sepanjang perjalanan after that, tak ada apa jadi. So bila dah sampai pinggir hutan tu, saya berat nak cakap benda ni. Masa tu I dengan Ardi just sembang-sembang kukar-kukar dengan dia kan. Kita orang fikir pasal job, lepasnya orang banyak kerja lah lepas TA ni apa semua bla 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 bla. Then tiba-tiba that we saw Yuni, dia still dekat pinggir hutan tu. Dia still kat situ dan dia tak melangkah.
Dan dia tak melangkah. And Faisal ni terus pergi ke arah dia. Dan we are follow. Dan dia kata, adik, kenapa kau tak? Ni, jomlah kita balik. Dia kata macam tu. Umpama dia say like that lah. Kata, jomlah balik. Dia kata, abang, cakap macam tu. Adik dah tak boleh balik. Dan kita orang pun jadi pelik lah. Kenapa pula tak boleh balik? Korang kan dah sihat. Kata, jomlah balik. Kata kan, kita cerita dekat you punya kawan-kawan apa semua, yang you dah sihat apa semua. Kata, dia punya perjalanan temankan abang dia tu dan juga kami, the end sampai situ je, dia kata. Dan I cakap dengan dia, you ni, why you jangan cakap nonsense lah, please lah. Daripada atas tadi you cakap nonsense. Dia cakap macam tu kat dia. Dan dia cakap macam, kak, dia kata, terima kasih. Dia cakap gini. Dan I pun macam, jomlah balik, jangan meripik lah. Kata, jomlah balik cepat lah. Kata, jangan main-main boleh tak? Dia cakap macam tu. Dia kata, dia sampai situ je, dia kata. Lepas tu dia just cakap kat dia cakap dekat Faizal, dia kata, abang, dia kata terima kasih sebab usaha dia selama ni nak buat dia jadi balik, nak bersihkan nama dia orang daripada kecaman orang kampung kan. Lepas tu dia kata, ini last perjumpaan kita. Dia kata macam tu. Dan I cakap, benda ni, kata kan, Ardi macam, dia punya reaction tu, dia macam faham situasi tau. It's like macam Ardi macam, apa yang dah jadi ni. Dia just cakap macam, rupa-rupanya yang that Jaka bagi dia makan tu, actually Jaka tu tumbalkan Yuni for you punya kekayaan. Dia sedang tipu. So basically Jaka ni menggunakan Yuni bagi dia makan buah pisang tu untuk tumbalkan. Yes. Untukkan kekayaan dia sendiri. Astaghfirullah. Yes. Aduh. Dan masa tu kan tak percaya. Tapi tak percaya. I cuba tarik dia, tapi it's like macam have some wall yang membataskan I dengan Yuni, which is I tak boleh nak touch dia. I cakap, apa ni? Dia kata, tolong lah. Please lah, do something lah. I cakap, you Azlan ke, you panggil lah siapa-siapa lah. I cakap, you panggil lah siapa-siapa, tolong lah. Kata, benda ni bukan main-main lah. Kak, lepas tu Yuni ni dia cakap, kak, dia kata, aku sebenarnya sangat macam, mula-mula dia kata dia tengok I, dia kata dia sangat cemburu lah dengan I, sebab dia kata apa yang jaga I tu sekarang, it's like something yang betul-betul sincere jaga I. It's not like macam for the kepentingan. I kata, dah lah, you stop bercakap nonsense. I cakap, Ardi, Faisal, please lah do something. I look macam that the Faisal macam, dia dah macam putus harapan. Dia dah senyap. Dia dah macam, I don't know. Dan I still lagi macam, wait, please lah, do lah something. I kata. Then once bila dah makin we still lagi dekat situ, the day pun dah makin gelap. Dan sikit-sikit lah Yuni hilang, sampai dia betul-betul hilang.
Then masa tu I don't know, I tak tahu macam mana nak cakap. So Faisal ni dia dah, dia dah macam orang yang hilang harapan. Totally dia hilang harapan. Then what happened, yang I dapat khabar from RT, which is selepas I habis kontrak kat situ, Faisal ni still bekerja macam biasa, tapi every weekend dia akan pergi ke hutan tu, dia cari adik dia. Sampai ke hari ni? Dia dah arwah. Dia dah arwah. Sampailah masa 2019. 2019 dan Ardi just text me yang dia kata Faisal dah tak ada. Keadaan Faisal ni meninggal, dia gantung diri dia dekat gunung tu juga. Oh, faham. Dia macam tak boleh terima kenyataan yang adik dia jadi mangsa macam tu sebab dia tak berhati-hati. Yeah. Basically mungkin dia menyalahkan diri dia sendiri kot tentang apa yang dah jadi dengan adik dia kan. Yep. Wow. Cerita yang agak berat for part nombor 3 ni. And kita daripada warga The Segment, and also I'm very much sure daripada penonton-penonton turut rasa sedih dengan kehilangan Uni, which is your friend, and sampai sekarang pun kita tak tahu dia kat mana. Harap-harap nothing happens to her, I pun tak tahu macam mana nak respond to this, because this is apa yang I boleh cakap kat sini. Basically, probably ini adalah cerita one of your personal stories yang mungkin you tak pernah share dengan siapa-siapa. I'm not so sure. Yeah. But then thank you so much. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi share dengan The Segment, because the way how you tell the story and the way how you feel about it, I'm very much sure yang penonton-penonton The Segment sekarang, even The Segment sendiri pun, even saya sendiri pun, kita terasa jugalah tentang cerita ni kan, atas kerakusan manusia, tentang harta duniawi sanggup korbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri kan. And true. Yeah, it's quite sad benda ni berlaku dekat kalangan kita juga kan. Anyway, true. Even I just I don't know how to say, putus lah pada I bersyukur, dan it's a Malaysian, of course kena bersyukur juga sebab kita tak terdedah dengan something like yang mungkin ada segelintir ada, tapi it's not very viral lah benda ni. And kalau boleh, as a Muslim, as a human, don't be like that lah. Sebab once bila you go through dengan benda yang memperduakan atau mensyirikkan, benda tu dia tak akan di end dengan baik. Dia tak akan di end dengan happiness. Dia tak akan janjikan benda-benda yang tu it will happen betul. No, dia akan berakhir dengan something yang betul-betul touch you. Maybe dia akan ambil orang yang betul-betul yang you sayang, like macam maybe partner you, maybe anak-anak you. Sebab benda tu memang dah daripada awal kejadian manusia, memang benda tu dah bersumpah dia akan make it manusia tu sesat. So please, kita pun, I pun tak baik, I pun tak terlalu baik, tapi once bila benda-benda ni jadi dalam hidup I, sepanjang perjalanan I, dia dapat munasabah diri I yang kita ni sebenarnya is very small makhluk. Kita nothing without Allah. True, kita nothing. So at least dalam hati dan jiwa kita, walaupun kita macam like macam
muda-muda mungkinlah berat nak solat ke, kita tak boleh nak macam macam kita sentiasa dalam proses nak memperbaiki diri. Kita sentiasa tapi please always put Allah in your heart, always, dan yakinlah walau apa pun that situation, Allah akan tunjuk jalan yang baik untuk kita. Just letak Allah dekat hati, then you can feel yang Allah tu sentiasa ada untuk jaga you. InsyaAllah. Alright Ain, thank you so much Ain sebab berkongsi cerita dengan kita. I mean for nearly 2 hours in regards to all the stories daripada episod 1, episod 2, I mean part 1, part 2 dan cerita yang ketiga. Alright. Wow. Yang cerita nombor 3 ni agak berat sebenarnya, to be honest. Right. Anyway, I just nak ucapkan ribuan terima kasih sebab letakkan kepercayaan kepada The Segment, and also feeling and also rasa comfortable untuk sharekan your personal stories with us and also penonton-penonton kita, right? I rasa guys, I think that's all for today. I really don't know what to say actually, if you guys have anything to send, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh hantar DM kat kita orang at hellosegment. Okay, jangan lupa like, share and subscribe channel The Segment, and kita akan jumpa lagi on next coming episode. Assalamualaikum.